Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanuh, dan salam sejahtera diucapkan kepada para pelajar yang dikasihi sekalian. InsyaAllah di dalam pertemuan kita kali ini kita akan menyambung perbincangan berkenaan dengan zaman keemasan ataupun zaman kegemilangan di dalam ilmu pengetahuan, iaitulah di zaman dinasti Abbasiyah, yang mana kalau di dalam bab yang keempat kita telah pun bercakap berkenaan dengan pengenalan dan perkembangan yang berlaku di zaman tersebut, including termasuklah institusi, metodologi yang diguna pakai. Jadi untuk itu di dalam bab yang kelima ini kita akan menyambung kepada faktor yang membawa kepada kegemilangan ilmu pengetahuan di zaman tersebut dan juga tokoh-tokoh di zaman keemasan Islam ini. Jadi untuk itu kita akan mulakan seperti biasa dengan memperkenalkan subtopik kepada tajuk ini. Seperti biasa, kita akan mulakan perbincangan kita dengan memperkenalkan terlebih dahulu isi kandungan ataupun subtopik yang bakal kita bincangkan. 5.0 kita akan bercakap berkenaan dengan pengenalan. Seterusnya kita akan bercakap berkenaan dengan faktor-faktor kegemilangan zaman keemasan Islam. Kemudian diikuti dengan tokoh-tokoh ilmuwan zaman keemasan Islam ini, dan akhir sekali kita akan menyimpulkan perbincangan kita. Para pelajar yang dikasihi sekalian, sebagaimana yang telah pun kita perbincangkan dengan panjang lebar di dalam tajuk kita yang keempat, perkembangan pendidikan telah pun bermula semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu baginda yang pertama, di mana di dalam wahyu tersebut adanya perintah untuk menuntut ilmu. Jadi di dalam dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam adanya pendidikan yang berbentuk informal dan juga pendidikan yang formal. Dan perkara ini, aktiviti keilmuan ini dilegasikan pula oleh para sahabat Ridwanullahu anhum, di mana mereka ini melestari apa sahaja metodologi dan juga institusi yang diperkenalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam pendidikan formal, dan kemudiannya diperkembangkan lagi, diperkasakan lagi apabila kita masuk kepada pemerintahan dinasti Umayyah dan juga Abbasiyah. Dan di dalam pemerintahan Abbasiyah lah kita melihat pendidikan Islam ini semakin lama semakin berkembang, sehingga menjadi pelopor kepada dunia pendidikan moden di dalam masyarakat ataupun di dalam ketamadunan dunia selepas itu. Di mana di dalam dinasti Abbasiyah itu sendiri pun ada pembahagian eranya, di mana di dalam konsep pendidikan ataupun daripada perspektif pendidikan, maka era pertama lah yang menunjukkan dengan jelas betapa pendidikan Islam saat itu telah pun berkembang dengan begitu pesat, sehingga bukan sekadar melahirkan aktiviti menuntut ilmu, bahkan juga kolaborasi ilmu, supervision, penyeliaan ilmu, bahkan sudah berlaku apa yang kita namakan sebagai penghasilan produksi dan juga inovasi, dan juga berlakunya aktiviti-aktiviti penterjemahan daripada bahasa Arab kepada bahasa-bahasa yang bukan Arab, bahasa-bahasa ajnabi, dan daripada bahasa ajnabi kepada bahasa Arab. Itu sebabnya pada zaman Bani Abbasiyah ini zaman yang dianggap sebagai the golden era of Islam. Kerana apa? Kerana ilmu ini, kalau kita nak bandingkan dengan emas, ilmu ini sebenarnya sampai bila-bila nilainya tidak boleh diukur dengan emas dan permata. Ianya adalah sesuatu yang berhak dimiliki oleh mana-mana manusia, selagi mana mereka ini meletakkan minat mereka terhadap ilmu pengetahuan. Dan sebagaimana yang saya sebutkan tadi, apabila berlakunya fenomena perkembangan ilmu yang luar biasa di Baghdad ini, di dalam Bani Abbasiyah ini, ianya membawa kepada kelahiran pelbagai disiplin ilmu dan juga pengetahuan dalam pelbagai aspek kehidupan, dan ianya dipelopori daripada zaman golden era of Islam.
Jadi kita tertanya-tanya, ya, apakah dia faktor yang menyebabkan mereka ini sangat mencintai ilmu pengetahuan? Ya, mereka ini sentiasa bersedia untuk menuntut ilmu, sentiasa bersedia untuk mengadaptasi ilmu, mengaplikasi ilmu, mengimplementasi ilmu dan memperkembangkan ilmu pengetahuan, sehingga kan ilmu itu dianggap bukan sesuatu yang milik mereka semata-mata, bahkan wajib disebarkan ke seluruh masyarakat, sama ada muslim ataupun non-muslim. Jadi apakah dia? Ya, faktor yang menyebabkan mereka ini rasa seronok, ya, rasa teruja terhadap ilmu pengetahuan. Maka di dalam slide sini kita dapat melihat 4 dorongan utama yang merupakan dorongan yang juga wujud di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika saat para sahabat beria-ia menuntut ilmu. Apakah dia dorongan tersebut? Yang pertama sekali adalah dorongan agama, kemudian peranan pemerintah, dan seterusnya pembinaan Baitul Hikmah dan semangat para ilmuwan. Baiklah, faktor yang menyebabkan para muslimin dan muslimat, ya, di zaman Bani Abbasiyah ini beria-ia, ya, bersungguh-sungguh untuk menuntut dan mencintai ilmu pengetahuan adalah disebabkan oleh dorongan agama. Ya, sebagaimana yang kita dapat lihat, arahan pertama yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga adalah untuk menuntut ilmu, ya, untuk membaca, ya, untuk mengkaji, untuk mentelaah, ya, contemplation, ya, diskusi dan sebagainya, berdebat jika perlu. Ya, jadi semua aktiviti keilmuan ini dia disebutkan hampir 800 kali di dalam Al-Quran, dan kemudian tidak cukup dengan itu, dalam banyak hadis Rasulullah SAW memotivasikan umat Islam dan juga umat manusia untuk menuntut ilmu pengetahuan. Jadi khususnya kepada para muslimin dan muslimat, menuntut ilmu ini adalah dikira sebagai suatu ibadah. Jadi dorongan agama kita, dorongan Islam itu sendiri, bila Islam itu mengatakan bahawa menuntut ilmu itu adalah sebahagian daripada ibadah, maka kita rasa keseronokan itu adalah keseronokan yang luar biasa. Kita memang nak menuntut ilmu, tapi dalam masa yang sama kita nak melunaskan, kita nak melaksanakan ibadah. Tak kiralah sama ada kita belajar itu ilmu fardu kifayah yang berkenaan dengan ilmu duniawi, mahupun ilmu fardu ain yang memang straightforward, ya, memang kita menuntut ilmu itu untuk kita mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk itu para pelajar yang dikasihi sekalian, tak dapat dinafikan, ya, dunia satu ketika dahulu, ya, zaman sama ada awal Islam mahupun zaman kebangkitan Islam mahupun zaman kegemilangan Islam, faktor agama itulah yang mendorong mereka ini supaya seronok untuk menuntut ilmu. Jadi dalam konteks kehidupan kita pada hari ini pun, ya, kita pun kena melakukan perkara yang sama. Biarlah, ya, agama itu menjadi pendorong kepada kita untuk menuntut ilmu pengetahuan. Itu sebabnya bila kita nak masuk sahaja ke dalam kelas, bila kita nak menggerakkan kaki kita, ya, untuk ke kelas, atau bila kita nak membuka apa-apa sahaja peranti elektronik kita, sama ada handphone ataupun tablet kita ataupun laptop kita, maka niatkanlah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita niatkan untuk menambahkan lagi ilmu pengetahuan. Ya, sebagaimana Imam Syafi'i kata apa? Alangkah ruginya kalau satu hari itu bertambah tetapi ilmuku tetap macam tu juga, ya, ataupun semakin lama, ya, semakin kurang pula ilmu kita, kan? Sebab apa? Sebab kita indulge, kita menyibukkan diri kita kepada urusan-urusan duniawi yang tidak menambah ilmu pengetahuan. Jadi untuk itu dorongan agama merupakan faktor yang pertama, dan kemudian yang diikuti dengan peranan pemerintah, ya, sebagaimana yang telah pun kita diskusikan sebelum ini. Daripada zaman Rasulullah SAW lagi sebagai pemimpin, ya, Rasulullah sangat menggalakkan, ya, untuk dilaksanakan aktiviti keilmuan. Itu sebabnya pada waktu siangnya mereka bekerja, pada waktu malamnya mereka akan bersama-sama duduk berjemaah untuk memahami lagi, ya, berkenaan dengan ad-din, ya, yang akan menjadi cara hidup mereka. Ya, jadi untuk itu mereka tidak membuang masa. Ya, samalah juga bila kita sampai kepada zaman sahabat. Sahabat juga melakukan perkara yang sama. Pemerintah ini, ya, sahabat ini, kalau kita tengok Khulafaur Rasyidin ini, kalau mereka mampu memberikan bantuan dari sudut sokongan moral, ya, sokongan financial, maka itulah mereka akan lakukan. Ya, dan kita lihat bagaimana daripada zaman Rasulullah SAW itu perkembangan institusi itu dapat dilihat di zaman para sahabat Ridwanullahu anhum. Apatah lagi bila kita bercakap berkenaan dengan zaman Bani Umayyah, dan lebih-lebih lagi di zaman Bani Abbasiyah. Apabila di zaman Bani Umayyah itu, walaupun mereka ini, ya, terperangkap, ya, dengan isu-isu kenegaraan, isu-isu pemerintahan, namun begitu credibility mereka ini terhadap ilmu pengetahuan ini masih dapat lagi dilihat, walaupun mungkin tidaklah secemerlang, ya, di zaman Abbasiyah, di mana
pemimpin di dalam zaman Bani Abbasiyah ini memang memfokuskan untuk ilmu pengetahuan lantaran saat itu mereka telah pun mencapai kestabilan di dalam sudut politik dan juga pemerintahan. Ya, jadi untuk itu peranan pemerintah adalah sangat-sangat penting. Pemimpin yang beramanah yang menyebabkan rakyatnya mendapat faedah lah. Ya, jadi kita tahu bahawa dua perkara ya di dalam Islam ini yang tidak boleh ya diswastakan ataupun yang tidak boleh dikomersialiskan, yang sebenarnya menjadi hak rakyat terhadap pemerintah, iaitulah dua perkara ini. Apa dia? Iaitulah yang pertamanya perubatan. Ya, makna kata pemerintah berhak memberikan ya perubatan secara percuma kepada rakyat ya, selagi mana rakyat itu mentaati kerajaan yang memerintah tersebut. Dan yang keduanya ya, kerajaan juga ya, pemerintah juga ya bertanggungjawab terhadap pendidikan ya rakyat. Jadi tidak ada rakyat yang akan tercicir ya daripada mendapatkan pendidikan. Jadi sewajarnya kedua-dua perkara ini diberikan secara percuma, bahkan ditanggung oleh pemerintah, dan itulah yang berlaku di zaman Bani Abbasiyah. Bagi menyemarakkan lagi aktiviti keilmuan dan juga kesarjanaan ini, maka kita dapat melihat pemimpin-pemimpin Bani Abbasiyah ini bersungguh-sungguh di dalam usaha mereka membina institusi-institusi yang dapat membantu memudahkan lagi urusan penyelidikan dan juga urusan pengembangan ilmu. Ya, jadi antara institusi yang dibangunkan adalah pembinaan Baitul Hikmah. Ya, jadi Baitul Hikmah ni dia adalah one stop center yang bukan setakat berfungsi sebagai pusat rujukan semata-mata, bahkan kita dapat lihat di sini antara fungsi Baitul Hikmah ni adalah pusat sehenti bagi aktiviti ya pengajaran dan pembelajaran. Makna dia di dalam Baitul Hikmah itu sendiri ada dewan ya untuk para pelajar ini mendapatkan ilmu pengetahuan ya daripada tok-tok guru mereka, ataupun mungkin berlaku ya diskusi among the students themselves ya. Jadi pusat perbincangan ya untuk aktiviti PNP, pembelajaran dan juga pengajaran ya, dan kemudian pusat penterjemahan buku-buku klasik keilmuan dan juga buku-buku cereka ya. Jadi makna dia di dalamnya juga, di dalam Baitul Hikmah tu juga ya, di sana adalah bangunan-bangunan tertentu yang telah pun dihaskan ya untuk menyimpan buku-buku klasik, di mana aktiviti penterjemahan ya buku-buku klasik ini banyak dilakukan oleh para cendekiawan saat itu, dan juga buku-buku cereka. Buku-buku cereka ni adalah buku yang lebih kepada cerita-cerita yang direka lah ya, itu sebabnya dinamakan sebagai cereka. Jadi benda buku-buku baru, tapi ada juga cereka yang berbentuk fakta ya. Jadi tak semestinya mereka ini menterjemahkan hanya buku-buku lama, manuskrip lama, tetapi mereka juga mampu untuk menterjemahkan buku-buku yang baru. Tujuannya adalah untuk kegunaan semua pihak yang sama ada daripada bahasa Arab kepada bahasa asing ataupun vice versa ya. Dan kemudian pusat penyelidikan dan juga penerokaan ilmu ya, sama ada ilmu itu ilmu yang telah pun sedia ada ya, banyak melakukan literature review ataupun penerokaan ilmu-ilmu yang baru ya. Inilah yang akhirnya nanti melahirkan produksi dan juga inovasi-inovasi yang baru. Dan kemudian pusat perbincangan dan perdebatan ilmu, sebagaimana yang saya sebutkan tadilah ya. Kalau misalnya di dalam kelas-kelas yang diperuntukkan di sana dalam bangunan-bangunan tertentu itu ada pertemuan di antara guru dan juga pelajar, tetapi di kalangan pelajar itu sendiri juga ya ada melaksanakan perbincangan, bahkan ya mungkin debat secara harmoni lah ya berlaku di antara mereka, yang mana perdebatan itu bukan untuk melihat siapa yang menang ataupun siapa yang kalah, tetapi sebaliknya untuk mencari titik persamaan dan kebenaran di dalam perbincangan tersebut. Dan seterusnya tak dapat dinafikan semangat para ilmuwan ya. Jadi ini makna kata ianya bergantung kepada individu itu sendiri. Apatah lagi di zaman Bani Abbasiyah ini segala perkara yang telah pun disediakan oleh pemimpin, di mana sebagaimana yang saya sebutkan terlebih dahulu, mereka ini diberikan ya allowance ya makanan, mereka ini diberikan allowance tempat duduk, tempat tinggal. Jadi apa lagi ya yang menjadi hambatan ataupun halangan kepada mereka untuk menuntut ilmu? Jadi inilah yang menyebabkan mereka ini begitu bersemangat untuk menuntut ilmu. Apatah lagi ya bila mereka berada dalam kelompok mereka sendiri, maka rasa untuk menjadi lebih baik daripada yang lain-lain itu sudah pasti akan berlakulah. Makna kata itu sebenarnya adalah suatu motivasi. Cuma kita tak adalah berdengki di dalam dunia keilmuan ni ya. Kita boleh berdengki untuk menjadi
baik ataupun lebih baik daripada seseorang, tapi bukannya untuk menghilangkan credibility ataupun keilmuan seseorang lah. Jadi yang itu kita kena faham ya. Dengki itu dibolehkan, diharuskan, tapi pada perkara-perkara yang boleh meningkatkan lagi darjat kita. Jadi untuk itu kita lihat di sini ya, kelahiran ya golongan-golongan ataupun kelompok-kelompok cendekiawan yang hebat seperti Al-Kindi, Al-Khwarizmi ya, Al-Razi, Al-Ghazali ya, kemudian Ibnu Sina, Ibnu Haytham dan lain-lain ilmuwan hebat yang bakal kita bincangkan sebentar lagi. Para pelajar yang dikasihi sekalian, daripada faktor yang telah pun kita perbincangkan tadi ya, faktor yang keempat iaitulah semangat para ilmuwan itulah akhirnya melahirkan tokoh-tokoh ilmuwan di dalam bidang-bidang mereka yang tersendiri. Yang seperkara yang kita perlu ingat, memang kita belajar adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita belajar kerana kita nak menjadi orang yang berjaya. Tetapi memadaikah kita hanya menjadi orang yang berjaya? Sudah pastilah dalam bidang-bidang kita ni kita nak menjadi orang yang gemilang, cemerlang dan terbilang. Ya, jadi untuk itu barulah ya kita dianggap sebagai orang yang menguasai bidang kita yang tersendiri. Jadi itulah yang berlaku di kalangan tokoh-tokoh ilmuwan pada zaman keemasan Islam. Yang mereka ini menguasai bidang yang hampir sama ya, dari sudut agamanya mereka semua adalah ulama, tetapi mereka semua adalah Muslim scholars ya, tetapi di dalam ya bidang-bidang sains dan teknologi ini mereka fokus kepada satu-satu bidang dan betul-betul menguasainya sehingga mereka mampu untuk melahirkan bahan-bahan rujukan di dalam bidang-bidang tersebut. Baik di antara tokoh-tokoh ilmuwan zaman keemasan Islam ini, yang pertamanya adalah Ibnu Hayyan. Ya, Ibnu Hayyan ni adalah seorang yang mahir di dalam bidang kimia, lahir pada tahun 721 sehingga 815 Masihi di barat. Ya, beliau dikenali sebagai Geber ataupun Geber. Ya, yang mana digelar sebagai bapa kimia moden, dan antara contribution ataupun sumbangan beliau di dalam ilmu pengetahuan adalah dengan lahirnya hasil kajian buku yang dinamakan sebagai Kitab Al-Kimia, iaitulah The Book of Alchemy, yang sehingga ke hari ini dijadikan sebagai panduan dan rujukan kepada pelajar-pelajar yang mengambil kursus kimia di universiti-universiti tersohor di seluruh dunia. Jadi itu yang pertamanya. Kemudian yang keduanya, kita ada nama yang tidak perlu saya perkenalkan lagi, iaitulah Al-Khwarizmi yang merupakan seorang pakar matematik, lahir pada tahun 780 sehingga 850 Masihi, dan siapa yang tidak tahu berkenaan dengan algoritma kan? Jadi Al-Khwarizmi inilah orang yang mula-mula mempelopori ya, algoritma ya, sehingga digelar sebagai algoritmi ya oleh dunia barat ya, dan beliau memperkenalkan algebra, dan beliau juga adalah seorang yang sangat mahir di dalam bidang matematik dan trigonometri, sehingga kan ya, beliau banyak membetulkan kesalahan scholar yang terdahulu iaitu Ptolemy ya, yang mana beliau memperbetulkan semula banyak formula-formula dan juga kajian-kajian Ptolemy ini dengan menghasilkan buku yang sehingga ke hari ini kita boleh rujuk, iaitulah Kitab Al-Mukhtasar fil Hisab wal Muqabalah ya, huraian pengiraan algebra dan juga keseimbangan yang masih lagi diguna pakai di dalam dunia keilmuan kita sehingga ke hari ini. Selain itu, di dalam dunia perubatan, kita berkenalan dengan nama Ar-Razi yang merupakan seorang pengamal perubatan yang lahir pada tahun 865 sehingga 925 Masihi, dan beliau merupakan anak murid ataupun salah seorang penuntut daripada Ar-Rais Ibnu Sina. Baik, sebagaimana yang kita maklum, Ibnu Sina merupakan seorang yang memang pakar ya di dalam bidang perubatan, sama ada dari sudut teori, praktikal maupun dari sudut farmasisnya yang mengenali ubat-ubatan dan sebagainya ya. Namun begitu, Ar-Razi merupakan pakar perubatan yang melakukan surgery ya, yang melakukan pembedahan secara tertib, secara sistematik, yang mana setelah pembedahan itu berlaku, maka kemudiannya dijahit, dan dalam proses pembedahan itu beliau memperkenalkan apa yang kita namakan sebagai opium ya, untuk menyebabkan ya pesakit itu berada dalam keadaan yang unconscious ya, bagi membolehkan pembedahan itu berlaku. Jadi titik permulaannya ya, berkenaan dengan pembedahan yang dilakukan secara sistematik ataupun formal ini, ianya bermula daripada Ar-Razi. Jadi untuk itu di barat
Ya, Ar-Razi ini dikenali sebagai Rhizos, ya, dan kemudiannya beliaulah antara orang yang mengenal pasti penyakit-penyakit yang berbentuk penyebaran ini, ya, penyakit-penyakit yang macam kalau misalnya dalam zaman kita ini kita pernah berhadapan dengan COVID-19 kan, ya, pernah berhadapan dengan coronavirus, ya. Jadi untuk itu di zaman beliau berhadapan dengan penyakit polio, ya, dan juga demam campak yang merupakan di antara kita panggil outbreak, ya, ataupun penyakit yang tersebar secara meluas, ya. Jadi untuk itu beliau berjaya menemui, ya, vaksin, ya, untuk menyelesaikan, ya, isu berkenaan dengan polio dan juga demam campak ini ataupun measles ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beliau juga akhirnya memperkenalkan bagaimana untuk mengubati orang yang telah pun dilaksanakan pembedahan ke atasnya, ya, bagaimana untuk merawat dalam keadaan yang segera, iaitu dengan menemui, ya, ubat luka, ya, dan juga di dalam proses, ya, untuk melaksanakan pembedahan itu tadi, ya, beliau memperkenalkan opium, iaitu opium ni macam sejenis dadah lah, tetapi boleh digunakan untuk proses anestetik, ya. Jadi ini antara jasa beliau, dan beliau juga telah pun menulis bagaimana tok gurunya, beliau juga menulis lebih 200 manuskrip, ya, di dalam bidang perubatan, dan di antaranya yang dijadikan rujukan utama di dalam dunia perubatan pada hari ini adalah kitab Al-Hawi Fit Tib, iaitu komprehensif perubatan, ya. Seterusnya ni cermin mata yang saya pakai ni, ya, cermin mata yang kamu pakailah kalau kamu memakai cermin mata ataupun kamu memakai kanta lensa kan, ya, contact lens, ya. Siapakah yang memperkenalkannya? Maka untuk itu umat Islam kita berbangga yang memperkenalkan, ya, cermin mata, ya, memperkenalkan anything related kepada kanta mata, ya, kamera obscura, ya, semuanya adalah bermula di zaman Bani Abbasiyah dan diperkenalkan oleh Ibnu Al-Haytham, ya, yang merupakan pakar optik, lahir pada tahun 965 sehingga 1040 Masihi. Ya, dan beliau kekal dinamakan sebagai Al-Haytham di dunia barat, dan beliau dianggap sebagai pengasas optik moden, ya, yang memperkenalkan cermin mata, ya, penggunaan cermin mata, magnifying glasses dan juga binoculars, ya. Dan beliau dalam beliau menyumbang jasa beliau, ya, kepakaran beliau di dalam memperbaiki, ya, sudut pandangan ataupun sisi pandangan ataupun fokus mata ataupun memperbaiki mata seseorang itu. Beliau tetap mempunyai masa untuk menuliskan, ya, manuskrip di dalam bidang tersebut, iaitulah kitab Al-Manazir, buku tentang optik yang hari ini menjadi inspirasi kepada penciptaan mikroskop dan juga teleskop. Jadi begitu besar sekali, ya, jasa beliau, termasuklah macam saya kata tadi lah, jasa beliau terhadap apa yang saya gunakan untuk mata saya lah, iaitulah cermin mata. Selain daripada itu, ya, di antara tokoh ilmuwan yang mewarisi bakat dan kemahiran orang Arab di dalam dunia astronomi adalah Al-Biruni. Baik, Al-Biruni merupakan seorang pakar astronomi yang lahir pada tahun 973 sehingga 1048 Masihi. Beliau digelar sebagai pengasas Indologi kerana tesis penyelidikan beliau, ya, berkenaan dengan tamadun India dapat dicatatkan dengan tepat walaupun tamadun tersebut telah pun hapus, ya, ataupun telah pun berkubur hampir beratus-ratus tahun sebelum itu, ya. Dan beliau juga digelar sebagai bapa geodesi kerana kejayaan beliau melakarkan peta dunia, ya, dengan tepat, ya, dan beliau juga banyak menyumbangkan sisi pandangan beliau di dalam bidang geografi, ya. Jadi untuk itu di antara karya yang dirujuk, ya, oleh pakar astronomi dan juga pakar geografi sehingga ke hari ini adalah Rasail Al-Biruni ataupun Ensiklopedia Astronomi Al-Biruni. Baik. Seterusnya kita ada Al-Jazari yang merupakan seorang pakar jurutera, ya, lahir pada tahun 1136 sehingga 1206 Masihi. Di sana, ya, adalah tuduhan, ya, daripada dunia barat ataupun dunia sekular barat ini yang mengatakan bahawa Al-Jazari ini yang kita banggakan sebagai bapa jurutera di dalam zaman keemasan ini kononnya, ya, meniru penghasilan daripada Leonardo da Vinci yang juga merupakan seorang
pakar ya di dalam bidang kejuruteraan ya, robotik ya, di dalam zaman era kegemilangan Eropah nanti, permulaan kegemilangan Eropah nanti. Namun begitu, Leonardo da Vinci ini lahir 300 tahun selepas kelahiran Al-Jazari ya. Jadi untuk itu tuduhan tersebut kita tolak ya, kita tepis ya, kerana ianya adalah sesuatu tuduhan yang tidak tepat ya. Dan kembali semula kepada kisah Al-Jazari ini tadi ya, daripada usia yang muda lagi Al-Jazari sudah mula ya mereka cipta bahan-bahan untuk memudahkan lagi urusan kehidupan manusia. Sebagai contohnya, beliaulah antara yang melahirkan idea untuk melaksanakan kincir air, yang mana kincir air ini menggunakan tenaga angin ya, yang kemudiannya melahirkan tenaga kinetik ya, dan yang mana dengan kincir air itu tadi dapat membantu urusan agriculture ya. Dan selain daripada itu, beliau juga memperkenalkan jam ya daripada pasir ya, jam pasir, dan beliau juga yang memulakan edisi jam detik yang menggunakan saat dan juga waktu yang sebagaimana jam yang kita pakai pada hari inilah ya. Tapi hari ini kamu dah pakai digital watch kan, cumanya kalau masih lagi menggunakan jam yang mempunyai jarum jam, minit dan juga saat itu, yang itu diperkenalkan ya pada permulaannya oleh Al-Jazari ya. Dan untuk itulah ya beliau digelar sebagai pengasas mesin robotik, dan beliau juga sempat menuliskan ya manuskripnya, iaitulah kitab Al-Hiyal fil Jam' baina al-ilm wal amal ya, a compendium between ya, theoretical and useful practice ya, of the mechanical arts, yang menjadi rujukan bukan setakat rujukan daripada pelajar-pelajar sehingga ke hari ini, bahkan ya rujukan kepada sang Leonardo da Vinci itu sendiri ya. Jadi untuk itu para pelajar yang dikasihi sekalian, inilah di antara tokoh-tokoh ilmuwan yang boleh kita banggakan ya, sumbangan mereka terhadap dunia keilmuan moden yang kita ada pada hari ini. Tapi cukupkah hanya dengan berbangga ya? Sebagai umat Islam, kita boleh mengambil inspirasi daripada mereka, kerana majoriti daripada mereka ini adalah ulama, Muslim scholars, menguasai bidang-bidang fardu ain, tapi dalam masa yang sama memberikan sumbangan di dalam bidang fardu kifayah mengikut potensi, mengikut bakat, mengikut kecenderungan masing-masing. Jadi kita ya sebagai pelajar-pelajar TESOL sendiri ya boleh memberikan sumbangan di dalam bidang kita, tapi dalam masa yang sama mengutamakan ilmu-ilmu fardu ain ya sebagai panduan kehidupan kita. Para pelajar yang dikasihi sekalian, jadi sebagai kesimpulannya, sebagaimana yang telah pun kita sebut sebelum ini, zaman pemerintahan Bani Abbasiyah merupakan puncak perkembangan pendidikan Islam dan juga puncak pendidikan yang berbentuk sains teknologi dan juga sains sosial di seluruh alam ini. Ianya bermula ya apabila Daulah Abbasiyah itu mencapai puncak kegemilangannya, iaitulah di zaman Harun Ar-Rasyid dan puteranya Al-Ma'mun, dan kemudiannya tersebar ke seluruh dunia sehingga melahirkan tamadun-tamadun yang seterusnya. Dan bukti kejayaan ini ditandai sendiri dengan perkembangan pesat kebudayaan Islam, sama ada di dalam bumi Islam itu sendiri, bumi Arab itu sendiri, ataupun di luar bumi Arab ya. Dan kemudian tak dapat dinafikan di antara sumbangan ya pendidikan di zaman Daulah Abbasiyah ini, iaitulah dengan memperkenalkan institusi-institusi pengajian tinggi, pusat-pusat penyelidikan ya yang memberikan impak yang besar di dalam dunia pengetahuan, dan juga sumbangan dari sudut financial, di mana memperkenalkan sistem wakaf ya, dan juga memiliki sistem filantropi ya bagi membantu keuangan umat Islam pada saat tersebut, sama ada pelajar maupun yang bukan pelajar. Dan dengan sumber keuangan yang kukuh ini tadi, kita dapat lihat bagaimana universiti-universiti ini, mereka ini berdiri di atas usaha pengurusan mereka sendiri, dan mereka ini tidak dapat dimanipulasi oleh orang-orang yang berkepentingan, sama ada golongan bangsawan ataupun golongan politician yang ingin menggunakan institusi ini untuk kegunaan ataupun untuk menaikkan nama mereka sendiri. Jadi kita lihat institusi seperti ini, contoh universiti Morocco ya, universiti
Kurawiyin, Universiti Al-Azhar, Universiti Oxford, Harvard, ya, mereka ini berdiri di atas dana mereka sendiri. Lalu untuk itu mereka ini berjaya menepis ya pihak-pihak yang cuba campur tangan di dalam pengurusan mereka, dan mereka ini tidak mampu dimanipulasi oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan-kepentingan peribadi. Jadi untuk itu para pelajar yang dikasihi sekalian, sejarah telah membuktikan bahawa pendidikan Islam ini boleh memberikan impak besar, ya, bukan setakat untuk kehidupan duniawi kita, bahkan juga untuk kehidupan kita ukhrawi kita nanti. Dan jadi untuk itu satu persoalan yang besar di kalangan para pelajar sendiri, sejauh mana ya kita nak berbangga dengan pendidikan yang kita ada, ya, apakah kita boleh memberikan sumbangan kita bukan setakat untuk diri kita, keluarga kita, bahkan juga untuk masyarakat di sekeliling kita. Jadi untuk itu sinonim lah ya bila kita katakan bahawa pendidikan Rabbani ini merupakan penyelesaian kepada apa-apa isu ataupun permasalahan yang kita ada pada hari ini. Jadi untuk itu marilah kita bersama-sama memperkasakan ya pendidikan Rabbani sebagaimana yang telah diperkenalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah pun dibuktikan ya di zaman kegemilangan Daulah Abbasiyah. Jadi insya-Allah sehingga kita bertemu lagi di dalam episod yang seterusnya, di dalam pertemuan kita yang seterusnya, saya tutup dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.